daripada Sayyidina Al-Bara ibn Azib berkata radhiyallahu taala anhu, qara'a rajulun al-kahfa wa fid dari dabbatun. Seorang lelaki membaca surah Al-Kahfi dan di dalam rumahnya ada seekor kuda. Faja'alat tanfir. Tiba-tiba ia lari. Dia gelisah. Fanadhara. Dia pun melihat. Fa'idha dhababatun aw sahabatun qad khashyatuhu. Dan tiba-tiba ada kabut atau awan menaunginya. Qala fadhakara dhalika lin-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Bara berkata, dia lelaki tersebut pun menyebutkan kejadian tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Esok paginya faqala sallallahu alaihi wasallam, iqra fulanun. Lalu baginda berkata, bacalah wahai fulan. Fa innaha as-sakinatu tatanazzalat 'inda al-Qur'an aw tanazzalat lil-Qur'an. Kerana ia adalah ketenangan yang turun di sisi Al-Quran atau yang turun untuk Al-Quran. Tanazzalat 'inda al-Qur'an aw tanazzalat lil-Qur'an. Jadi, orang yang baca surah Kahfi itu seperti magnet besi berani. Menarik apa? Menarik rahmat. Kita perlu pada rahmat. Sebab itu, once kita masuk masjid, Allahumma inni as'aluka, Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Ya Allah, bukalah pada kami pintu-pintu rahmatmu. Sebab depan tu ada rahmat, situ ada rahmat, situ ada rahmat. Nah, pintu-pintu rahmat. Ada seorang Syekh daripada Jordan, Syekh Aun nama beliau. Syekh Aun. Saya tak ingat lagi. Beliau datang ke masjid ni di tingkat atas. Beliau sebut tentang kita baca doa tadi tu, Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Ya Allah, ketika masuk masjid bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat. Kenapa? Di masjid paling banyak rahmat. Pintu-pintu. Dan rahmat itu kalau bahasa mudah, ni beliau sebut ni malam tu, seperti wifi. Kan ada bar tu, bar. Ada bar 1, bar 2, bar 3 kan. Kau yang banyak bar, kau yang cepat internet. Itu maksudnya rahmat. Bar tu banyak dekat masjid. Rahmat itu. Sebab itu kalau solat, jangan satu tempat. Solat sini, solat sikit. Walaupun kita sekarang pakai sajadah, kan. Alih sikit kalau nak solat sunat tu. Jangan di tempat yang sama. Sajadah tak alih tak apa. Kita yang beralih. Supaya banyaknya tempat kita sujud, banyaknya tempat jadi saksi. Untuk amalan kita. Satu. Yang kedua, siapa tahu tempat kita sujud tu pernah disujud oleh orang-orang salih. Oleh para wali Allah. Nilainya tak sama. Akhir. Baik. Dalam riwayat Imam Tirmidzi, tilka sakinatu nazalat ma'al Qur'an atau 'ala al-Qur'an. Itulah ketenangan yang turun bersama Al-Quran atau atas Al-Quran. Al-Quran dah tenang dah. Ini tambah lagi. Jadi tuan-tuan, kalau rumah rasa panas, rumah rasa macam tak selesa, banyakkan baca Quran. Saya pernah cerita dekat sini, ada seorang wali Allah di Yaman. Ada satu tempat namanya Masilah. Tempat tu namanya Masilah. Wali Allah ini namanya Al-Habib Abdullah ibn Husain ibn Tahir. Habib Abdullah ibn Husain ibn Tahir. Dalam pandangan kasyaf kewalian beliau, beliau lihat rumah-rumah di Masilah itu sama saja bumbungnya, satu level. Tapi rumah anak saudaranya yang bernama Abdullah juga, Al-Habib Abdullah ibn Umar ibn Sumaid. Beliau tadi Habib Abdullah ibn Husain ibn Tahir. Anak beliau nama Abdullah juga. Beliau panggil, ya Abdullah, nak tanya, kamu buat apa kat rumah kamu? Kamu buat apa di bilik tidur kamu? Dua soalan. Saya di rumah, ketika buat rumah, ikut nasihat pakcik. Buat rumah dengan duit halal, dengan niat yang baik. Apa maksud niat baik? Isteri, anak-anak terjaga aurat, akan dibacakan Quran, buat majlis taklim, buat majlis solawat, dan apa-apa majlis yang baik-baik. Cuma saya pastikan, kata beliau, di setiap tempat dalam rumah saya khatamkan Quran.
Dekat bilik ruang tamu, khatam Quran. Paling kurang sekali. Dekat bilik dapur, begitu. Dekat bilik rehat, begitu. Dekat tangga pun begitu. Paling banyak saya khatamkan Quran dekat bilik tidur. Barulah pakcik dia bagi tahu. Dalam pandangan kasyaf pakciknya, semua bumbung-bumbung rumah dekat Masilah ini sama saja. Tetapi rumah kamu lebih menonjol dan bilik tidur kamu lebih menonjol di kalangan tempat-tempat lain dalam rumah kamu tu. Itulah tuan-tuan berkat baca Al-Quran. Kesianlah rumah kita 30 tahun tak pernah pun khatam Quran. Kesian dia. Khatamkan Quran hadirin. Kalau tak dapat buat di setiap tempat, biar dekat rumah tu khatam Quran. Caranya 3. 1, kita sendiri yang khatam. 2, pakat dengan suami, pakat dengan anak-anak. Walaupun kita tak khatam untuk individu, tak apa. Ini abang Haji baca 1 juzuk, saya baca 1 juzuk, Along 1 juzuk, Angah, Ucu, apa lagi? Kumpul-kumpul semua dalam rumah tu 5 juzuk sehari. Esok 10 juzuk. Alhamdulillah. Itu cara kedua. Cara ketiga, suruh radio yang khatam. Radio, kaset, ataupun handset, YouTube, tekan. Dia yang khatamkan. Paling kurang. Rather than nothing. Ya. Tiang-tiang di rumah, dinding-dinding, kapet-kapet, aircon. Lama dah mereka tak dengar Al-Quran dilantunkan 30 juzuk. Kita lah. Nanti bila baca, buka semua bilik-bilik yang tertutup tu, buka. Katil-katil semua dengar. Gitu ya. Azam kita azam. Jadi, kalau tak boleh kita khatam, satu keluarga khatam. Tak boleh juga, biar khatam dengan radio ataupun khatam dengan apa tu. Yang penting pasang, maksud saya, pasang. Khatam 30 juzuk. Paling kurang. Ya. Tapi, nak dapat fadilat macam tadi tu, dia kena dengan orang yang khatam. Bukan YouTube yang khatam. Baik, paling kurang. Saya teringat guru kami, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banzuri An-Nadwi Al-Maliki. Ketika kami buat maulid dekat Tasik. Kat mana Tasik kat sini? Tasik. Apa nama Tasik yang dekat ni Kak Jah? Dulu ada restoran Batu Bara kat situ. Masih lagi ke? Zaman bila? Lama dah. Dekat kawasan ni lah. Dulu ada restoran Batu Bara lebih kurang. Betul Tuan Haji? Ada lagi? Masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah ya. Kami buat maulid dekat situ. Dululah, lama dah cerita ni. Syekh Fahmi Zamzam tausiah. Apa yang saya sebut tadi tu dah tausiah beliau. Batu-batu, air, taman, rumput-rumput. Rindu nak dengar maulid. Ni saya guna bahasa beliau. Cuma saya bawa pada rumah lah.